Pernah dengar dulu sekali Kak Ija tu cerita benda ni. Oh, benda ni lah kan. Jadi nak bagi korang pernah dengar sebenarnya kan. Bertasak. Siapa yang tahu bertasak tu apa? Sebab ramai sebenarnya Kak Ija rasa yang sama-sama batch dengan Kak Ija pun ramai yang tak tahu apa itu bertasak. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat hari Minggu pada adik-adik. Hari ni kita live lagi macam biasa. Nak cerita, nak kongsi lagi. Sebab semalam ada banyak sebenarnya Kak Ija dapat perkongsian semalam. Kak Ija ada post pasal satu artikel, satu penulisan daripada seorang adik di Twitter yang mengatakan dia hampir-hampir nak cekik anak dia. Lepas tu Kak Ija share, lepas tu Kak Ija dapat banyak feedback yang menceritakan perempuan banyak adik-adik yang lain sebenarnya ada masalah yang sama. Masalah kemurungan yang sama. Jadi hari ni bukan kita nak cerita pasal kemurungan sebenarnya. Hai Aisyah, apa khabar? Siapa yang dengar Kak Ija hari ni? Harap boleh share-share, harap boleh like, komen-komen sikit supaya Kak Ija boleh nampak korang kan. Boleh share-share dengan adik-beradik ataupun kawan-kawan yang seusia yang dah nak bersalin ataupun merancang kehamilan ataupun sudah bersalin pun tak apa kan. Yang janji yang dah kahwin yang nak memperbaiki kesihatan dalaman pun tak ada masalah kan. Apa khabar semua? Okey, hari ni Kak Ija nak cerita sebenarnya perkara yang sangat basic, yang sangat disukai oleh orang zaman dulu kala. Cerita semua nak cerita kisah zaman silam je. Kenapa Kak Ija suka cerita pasal kisah zaman silam? Sebabnya Kak Ija tak nak orang lupa. Kak Ija tak nak orang tak pernah dengar benda ni. Jadi Kak Ija nak ada kesinambungan, nak korang faham, nak korang, oh aku pernah dengar dulu sekali Kak Ija tu cerita benda ni. Oh, benda ni lah kan. Jadi nak bagi korang pernah dengar sebenarnya kan. Bertasak. Siapa yang tahu bertasak tu apa? Sebab ramai sebenarnya Kak Ija rasa yang sama-sama batch dengan Kak Ija pun ramai yang tak tahu apa itu bertasak. Okey, bertasak ini adalah menetapkan satu aras. Menetapkan satu aras, contohnya kalau nak bersilat tu orang pakai kuda-kuda. Maknanya nak teguhkan kedudukannya tu. Nak meneguhkan dulu kedudukan base dia tu, kita nak teguhkan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan bertasak oleh orang dulu-dulu. Okey, bertasak. Okey, bertasak ni kita buat bila? Okey, siapa yang selalunya bertasak? Okey, jom kita cerita pasal bertasak. Minta tolong share-share. Hari ni pun suara macam nak keluar tak nak keluar je. Kalau penat sikit buat kerja, mulalah nak keluar tak nak keluar je suara kan. Okey, bertasak ini adalah yang macam mana Kak Ija cakap tadi, kita meletakkan base kepada rahim kita. Maknanya kita kuatkan, mengukuhkan base, mengukuhkan dia punya dasar, mengukuhkan dasar. Dan siapa selalunya yang melakukan tasak ini ialah tasak dilakukan oleh ibu-ibu yang telah pun melahirkan. Contohnya baru melahirkan, baru keguguran, ibu-ibu yang keguguran, ibu-ibu yang selalu mengalami rahim yang jatuh kan, yang selalu mengalami rahim yang kembang kan. Ini adalah mereka-mereka yang seeloknya melakukan proses tasak ini. Proses tasak ini macam mana Kak Ija? Okey, ramai yang tak tahu sebenarnya. Tasak ini adalah berkait rapat dengan pemakanan. Dia bukan sengkak ya. Sengkak itu melalui urutan. Tasak ini adalah melalui pemakanan. Jadi dia kena dua-dua. Walaupun kita dah sengkak, kita kena tasak. Walaupun kita dah tasak, kita kena sengkak. Dia ada dua perkara yang berbeza. Jadi ramai orang kata, rasional lagi ke kena berurut dalam pantang sekarang? Kena ke berurut? Kalau tak berurut boleh tak? Sebenarnya rationality tu ada. Sebabnya urutan tu akan memberi relaksasi. Relaksasi ni sangat penting untuk me time. Berpantang ini adalah me time untuk perempuan ya, me time, masa saya. Siapa yang Kak Ija minta tolong like sikit, minta tolong share. Sila komen-komen sikit, okey.
kita nak teruskan dengan petua. Hari ni petuanya macam mana cara nak bertasak. Petua ni memang petua orang zaman dulu dan bertasak ini adalah perkara-perkara yang kita boleh buat sendiri. Jadi ibu-ibu yang berpantang, ibu-ibu yang bakal berpantang boleh sediakan bahan-bahan ini untuk melakukan tasak sendiri di rumah. Tak payah beli. Kak Ija tu ada jual ubat tasak, tak payah, korang boleh buat sendiri, tak payah tunggu Kak Ija buat. Kak Ija boleh ajarkan sahaja. Okey, Kak Ija ajarkan sahaja. Jadi minta sediakan pen dan kertas supaya korang boleh dapat ilmu ini. Ini adalah ilmu yang sangat mahal, diturunkan daripada bidan yang lama yang masa dia mengurut Kak Ija bersalin anak pertama pun usia dia dah 86 tahun. Masa tu kira-kiranya dah 23 tahun yang dulu 23 tahun yang dulu usia dia 83 tahun. Masa tu dia yang ajar Kak Ija macam mana membuat tasak ini. Dan Kak Ija pun buat sepanjang tempoh Kak Ija melahirkan berapa kali ni, kita buat juga bertasak dan kita dapat result yang bagus sebenarnya daripada bertasak ini. Jadi Kak Ija pun nak kongsi dengan korang supaya korang pun dapat ilmu yang sama macam Kak Ija, sebab nak tunggu bidan tu dah arwah bidan ada yang jadi masa dia buat tasak untuk Kak Ija ni, umur dia 86 tahun, dia boleh bawa basikal lagi dengan jarak yang jauh. Sangat kuat sebenarnya. Dia urut, Kak Ija pun, hai Shima, dia urut pakai sangat kuat, siap pakai kaki lagi urutan dia. Sangat best. Kak Ija tak pernah lagi jumpa orang boleh urut macam dia, walaupun Kak Ija dah pergi berurut dekat banyak tempat, belum lagi jumpa. Mungkin ada di mana-mana tapi tak jumpa lagi yang boleh urut kita best macam dia. Dia lipat-lipat badan kita memang best lah kan. Itu adalah orang lama-lama punya dia punya teori, dia punya cara kan, cara pekerjaan dia, cara urutan dia berbeza kan. Dia bukan urut spa, dia urut lama. Okey. Jadi Kak Ija nak cerita macam mana yang nenek ceritakan kepada Kak Ija, yang macam mana yang Cu ceritakan kepada Kak Ija. Cu tu yang urut Kak Ija macam mana Cu ceritakan pada Kak Ija nak kongsikan dengan korang supaya benda ni tak hilang. Okey, supaya tak hilang di telan zaman, supaya korang pun boleh buat sendiri, boleh dapat manfaat kan. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh dibawa ke mati itu adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang dia kongsikan kepada Kak Ija ni, Kak Ija boleh kongsikan kepada korang supaya memberi manfaat pula kepada dia yang dah meninggal tu, insya-Allah ya. Okey, bertasak. Okey, apa yang kita kena ada untuk bertasak? Okey, bertasak ini dilakukan bila? Dilakukan dalam tempoh hari kedua hingga hari ke-8 bersalin. Okey, selalunya dia dilakukan hari kedua hingga hari ke-8 ataupun hari ke-9. Jadi kalau lewat sikit balik hospital lewat lah Kak Ija, boleh mulakan seperti hari pertama. Okey, jangan risau. Cumanya kena buat. Jangan kata saya dah hari ketiga dah tak sempat dah saya nak bertasak. Tidak. Jadi boleh buat. Jangan risau, korang masih sempat untuk menasak kedudukan rahim korang, nak menetapkan dia punya base. Base sebenarnya tasak ini adalah base. Kita nak buat kek kan, kita nak buat cheesecake kan, dia ada bawah dia, macam tu lah sebenarnya tasak. Kita nak ada dia punya base. Sama juga macam nak bersilat, orang dulu dia pasang kuda-kuda kan, itu adalah base dia. Lepas tu nanti ke atas dia adalah hal-hal yang lain yang perlu dilakukan. Jadi sekarang ni kita nak cerita pasal base. Okey? Faham ya apa itu tasak? Tasak ini adalah menetapkan base, menetapkan layer yang pertama perawatan dalam pantang ni. Layer yang pertama, base sekali, yang paling awal sekali kan, paling mild, paling awal. Okey. Jadi apa bahan-bahan yang kita nak gunakan dalam bertasak? Kita tulis ya. Sebelum proses melahirkan, sila pastikan persediaan untuk ibu itu lengkap. Sila pastikan persediaan untuk ibu itu lengkap. Macam Kak Ija selalu bebel, persediaan untuk ibu itu bukan sahaja daripada persediaan bersalin ini, bukan hanya persediaan untuk menyambut kelahiran bayi. Ianya adalah juga persediaan untuk kita menjadi seorang ibu, itulah yang lebih penting. Kak Ija selalu cakap macam ni, persediaan kita nak jadi ibu itu lebih penting. Kerana apa persediaan kita untuk menjadi ibu itu lebih penting? Kerana kekuatan emosi, kekuatan fizikal, mental kita semua kena ready nak bersalin. Kena
kena bersedia untuk tahap paling worst, paling teruk. Jangan fikir pasal macam drama TV je orang beranak ni buat baby shower, buat apa seronok. Tapi bila bersalin je, keluar je anak tak boleh nak handle dia punya tekanan, kita dah mula rasa nak tekuk anak kita dengan bantal. Okey, ini adalah satu yang sangat perlu diberi penekanan ya. Persediaan mental dan fizikal ni sangat penting bagi ibu-ibu yang nak bersalin. Okey, jadi apa persediaan lain yang kita kena ada adalah persediaan untuk kita memulihkan badan kita. Kenapa kena pulihkan badan Kak Ijah? Supaya mental korang pun sihat. Bila badan sihat, mental pun sihat. Orang selalu tak sihat mentalnya bila dia sakit. Orang selalu tak sihat mental dia bila dia rasa sakit. Saya rasa sakit pembedahan Caesar saya tak boleh bergerak, anak menangis. Ini akan menyebabkan kita lebih tekanan. Okey, jadi sebab tu orang dulu-dulu bila melahirkan dia ada tim dia, bukan biar seorang ya. Bukan biarkan ibu itu berseorangan. Dia ada tim dia, ada mak mertua, ada mak, ada adik, ada kakak, mak saudara turun bantu. Sebab apa? Sebab kita perlu memberi sokongan supaya nak mengelakkan anasir-anasir, bisikan-bisikan liar ni datang. Macam arwah nenek Kak Ijah selalu cakap, kau ni beranak, kau tahu tak bau darah kau ni, keluar je bayi ni, bau darah ni 3 padam bola pun setan boleh bau tahu. Maknanya daripada jarak yang sangat jauh pun diorang boleh dah tahu yang kita ni nak beranak, tengah beranak, dah beranak kecil, dan diorang akan mula datang untuk memberi hasutan, nak beri hasutan pada kita ni supaya kita down, supaya kita rasa tak selesa, supaya berfikiran yang negatif ni semuanya daripada gangguan syaitan sebenarnya. Tak boleh nak kata banyak, tak boleh nak kata tidak, tapi ini adalah kebenarannya. Ini adalah gangguan syaitan. Kena ada persediaan yang kuat. Nak lawan syaitan ni bukan senang kan? Orang dulu-dulu, sebab tu orang dulu-dulu bila kita kata, ini semua amalan syirik orang ni buat. Tapi sebenarnya bukan yang dimaksudkan dengan gangguan syaitan tu datang hantu, keluar gigi taring. Ni sebenarnya bukan. Yang dia maksudkan ni lah, bisikan-bisikan ni. Kita nak elakkan bisikan-bisikan ni. Orang dulu-dulu kata taruhlah surah Yasin dekat budak. Ibu dah bersalin ni, pakailah benda-benda yang besi ke, yang berbau, bawang putih ke, kulit bawang merah ke, bakarlah, tak bagi benda-benda anasir-anasir ini dekat. Bukan sebab apa, sebab dikuatiri kemurungan macam ni lah. Zaman sekarang orang dah tak buat. Jadi benda ni dah semakin jauh. Orang mungkin rasa benda ni tak relevan, tak bertentangan dengan agama. Ada juga yang berasa begitu kan, walaupun ianya hanya untuk spiritual kan, dia berbentuk spiritual. Jadi ramai yang rasa tak ada pun tu di dalam Quran, jadi tak payah buat. Betul. Jadi banyakkan beristighfar, bersedia kan. Jangan kata bersalin itu hanyalah untuk baby saya dah siap, bahkan baby saya dah happy, baby shower dah seronok-seronok. Tapi persediaan kita nak menempuh dugaan dalam hari pertama melahirkan tu sendiri pun kita tak ready sebenarnya. Sebab tu kita terhasut dengan hasutan-hasutan yang kita dengar. Okey, berbalik kepada tajuk kita nak cerita pasal bertasak ini. Okey, bertasak ini apa yang bahan-bahan yang kita tadi Kak Ijah dah cakap bila kita nak buat, iaitu hari awal kelahiran, seeloknya hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-8. Maknanya di 7 hari ada prosesnya. Dan kalau kita terlambat, jangan risau, kamu masih boleh mulakan dan mulakannya seperti hari pertama. Okey? Jadi apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk bertasak? Okey, jadi bahan-bahan ni seeloknya disediakan, maknanya dah siap dalam peti ais. Kalau dah seeloknya lagi, kalau due date tu lagi 2 minggu, dah siap sedialah kan, supaya benda-benda ni boleh senang, accessibility-nya mudah. Tak adalah nanti dah beranak baru nak cari kan, dah beranak baru nak buat, baru nak suruh suami tolong tumbuk, jadi dia dah susah. Itu yang menyebabkan kita tak buat. Orang dulu-dulu nak berpantang ni, kita cari barang kita dulu, barang ibu. Sebabnya barang anak ni diorang heritage je, maknanya turun-temurun. Anak kau punya ada, bakat sini aku nak pakai, anak kau punya ada, bakat sini aku nak pakai. Sebab apa? Barang baby ni
baby cepat besar kan. Orang dulu-dulu lebih berjimat cemat. Baby cepat besar. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu, sebulan, 2 bulan dah tak boleh pakai baju yang saiz ni. Sebab ada baby yang kita lahirkan besar. Ada yang kecil. Jadi tunggu baby keluar baru siapkan betul-betul macam tu. Okey, jadi apa bahan-bahannya? Banyak baby. Kak Ija bahan-bahan tak sebut juga. Dah 13 kali kata nak sebut bahan. Yang tengok Kak Ija tu tolong share sekejap. Kak Ija nak tengok like sikit, nak tengok love sikit baru nak start bagi petua ni. Petua bertasak. Orang dulu-dulu kata bertasak. Yang sebenarnya dia adalah meletakkan base. Maknanya kalau pakai bedak, kalau makeup tu foundation lah. Foundation. Meletakkan foundationnya. Okay. Apa bahan-bahan yang perlu ada dalam peti ais kita adalah telur ayam kampung. Pertama sekali, sangat penting untuk ada telur ayam kampung. Kerana apa telur ayam kampung ini penting? Kerana protein yang dia ada dapat memberi kita energi, adalah untuk tenaga. Okay? Tenaga. Kita kena sediakan madu lebah. Madu lebah kena ada. Bukan untuk ibu je, nanti anak dah 6-7 bulan nasib batuk. Kita boleh buat obat batuk kan. Untuk ibu yang batuk boleh makan madu lebah dalam pantang kan. Jadi banyak kegunaan madu lebah ni. Nak bertaknik anak boleh taruh madu lebah. Kalau tak ada kurma kan. Jadi persediakan madu lebah, seelok-eloknya madu yang asli lah. Kena madu yang asli, bukan seelok-elok. Kena madu yang asli. Carilah orang-orang asli yang jual madu daripada pokok. Jadi guna madu yang asli, kerana madu asli ni sangat bagus untuk banyak kegunaan. Okay? Even Kak Ija buat jamu pun, tolak angin korang pun Kak Ija pakai madu tualang. Sebab apa kena pakai madu daripada pokok tualang? Sebab rasa dia yang bagus dan lebah dia lebah dia bagus lah kiranya. Madu dia kualiti tinggi. Jadi carilah madu yang berkualiti tinggi, sebab hasilnya korang akan dapat rasa lebih. Okey, jadi kita kena ada madu, kita kena ada telur ayam kampung, kita kena ada buah keras. Tahu kan buah keras yang mana? Buah keras tu memang kena ada ya. Kena ada buah keras untuk kita dalam pantang. Okey, kita kena sediakan juga kunyit hidup. Untuk ibu-ibu yang berpantang, kita sediakan pokok cekur. Cari pokok cekur. Mengandung ni kan. Setengah-tengah mengandung, carilah dulu pokok cekur. Tanya mak mana nak dapat pokok cekur. Okey, pokok cekur adalah sangat-sangat bagus untuk tasak. Okey, tasak ni kenapa? Kena kita nak pakai foundation, jadi dia rata. Cantik. Sama lah macam muka, nak make up kena ada foundation, nak bersilat kena ada kekuda, beranak pun kita kena ada base dia, tasak dia, supaya dia tidak melorot. Okey, tak melorot, menetapkan kedudukan katanya. Okey, kita kena ada kunyit hidup dan kita kena ada apa tadi Kak Ija cakap, pokok cekur. Pokok cekur ni kita cari 3 pokok Okey, jadi hari pertama hingga ketiga, okey, Kak Ija akan cakap buah keras tadi. Buah keras yang pertama sekali, kita perlu potong buah keras kepada 3 bahagian ya. Buah keras ni ada sebiji, potong kepada 3 bahagian. Tumbuk buah keras ini tadi, satu bahagian tu tumbuk. Mungkin hari lain Kak Ija akan buat tutorial lah macam mana nak sediakan bahan ni dan macam mana dia jadi ya. Nanti Kak Ija buat hari lain tutorial, Kak Ija carikan buah keras. Ada dekat tempat ramu tapi Kak Ija tak bawa. Okey, potongkan kepada 3 bahagian. Satu bahagian itu ditumbuk, masukkan ke dalam cawan. Okey, kemudian pecahkan sebiji telur ayam kampung. Telur ayam kampung itu pecahkan sebiji, campurkan hasil tumbuk buah keras yang 1/3 bahagian itu, taruh di bahagian atas dan taruhlah sesudu madu. Madu lebah tadi, taruh sesudu, gaul, kemudian minum pagi ya. Pagi diminum, diteguk pagi. Tak je, saya geli nak minum telur ayam kampung yang mentah. Okay. Boleh ke makan telur ayam kampung? Boleh ke makan telur dalam pantang ni Kak Ija? Okey, sebenarnya madu itu akan memasak telur tadi. Rasa dia amatlah sedap. Okey, rasa dia Kak Ija cakap betul, sangat sedap. Dulu Kak Ija pun takut, benda ni kena makan, boleh ke Nyang makan telur dalam pantang? Boleh. Dia adalah untuk memberi tenaga dan ini adalah untuk ibu-ibu yang berpantang normal, yang bersalin normal ya. Bersalin normal boleh buat tasak daripada segi ini. Buatlah 3 hari berturut-turut dengan resepi yang sama, dengan aturan yang sama. Makan pagi sebelum kita minum air sepang, sebelum kita
sebelum kita minum air sepang, sebelum kita bertungku ke, sebelum kita makan tengah hari ke, boleh bila-bila masa, janji pagi. Makanlah pagi 3 pagi berturut-turut. Hari keempat kita dah boleh mula minum air kunyit dan asam. Ya? Asam jawa ni sangat bagus untuk penyembuhan luka, begitu juga dengan kunyit. Tapi kita tak boleh makan terlampau banyak. Orang kata saya minum air asam kunyit ini dah 3 bulan minum hari-hari. Ini adalah sangat tidak tepat sebenarnya pada Kak Ija lah, pada pembelajaran Kak Ija, sebabnya asam kunyit ini dia tak boleh minum terlampau konsisten. Dia kena minum ada hari-hari dia sahaja. Dan bila minum, kita kena minum dalam masa 3 hari, lepas tu kita kena berhenti. Itu yang Kak Ija belajar. Itu yang Kak Ija belajar daripada orang dulu-dulu. Jadi kita minum 3 hari, kita berhenti daripada segi perawatan herbanya. Lepas tu sebulan kemudian ke 2 bulan kemudian baru kita minum balik. Macam tu. Dia bukan minum hari-hari. Itu yang kita buat asam kunyit. Asam kunyit ni macam mana nak buat? Potong kunyit hidup, ibu kunyit ya, sebesar ibu jari tangan, dan masak dengan air asam jawa. Campurkan sedikit gula batu dan kita boleh minum. Okey, kalau boleh, kalau ada pokok cekur yang Kak Ija katakan tadi, masukkan juga setengah jari cekur. Cekur ini seeloknya ada daun, akar dan buah. Pokok dia, sepokok terus. Sepokok cekur, campurkan dengan sebesar ibu jari kunyit dan air asam jawa, dimasak atas dapur sampai mendidih, tuang airnya, campur gula batu dan diminum. Ini kita minum 4 pagi. Okey, 4 pagi selepas habis bersalin. Maknanya lepas habis bersalin 3 hari pertama kita minum telur ayam kampung dengan madu dengan buah keras. Lepas tu kita sambung dengan cekur, kunyit hidup dan asam. Asam cekur kunyit ni sangat bagus juga untuk menetapkan base. Jadi kita minum sampai hari ke-7 bersalin dan itu sudah memadai untuk menasak kedudukan rahim anda. Okey? Ini pasal perawatan herba orang zaman dulu. Kalau Atuk Kak Ija dia cakap apa? Kunyit ni bukannya herba. Kunyit ini bahan makan. Okey, kunyit ini bukan herba. Kunyit bukan herba. Kunyit ini bahan makan, sama juga dengan lengkuas, sama juga dengan sama juga dengan lengkuas, sama juga dengan jerangau, sama juga dengan halia. Ini adalah bahan makan. Jadi jangan takut, ini bukan jamu, ini bahan makan. Korang makan juga hari-hari. Sangat senang dapat. Herba ini yang korang kena pergi kutip dekat hutan. Itulah herba. Ni Atuk Kak Ija selalu cakap macam tu. Okey, jadi kalau nak herba kena cari di hutan. Kalau yang makan-makan ini adalah buah-buah ini semua adalah makanan yang mudah didapat, itu bukannya herba, itu adalah makanan, maknanya makanan. Ramai orang buat jus halia, kunyit, seregai lah apa macam-macam. Itu adalah makanan, Jadi maknanya dia bukanlah perawatan herba, dia adalah sengkak daripada segi pemakanan. Itu adalah tasak, panggil orang tua-tua panggil tasak. Jadi jangan risau, ianya sangat mudah daripada bahan makanan yang korang boleh dapat di dapur korang sahaja, dan siapa yang makan dia akan rasa hasilnya, dia akan rasa kelainannya. Dan Kak Ija pun sendiri makan kalau lepas bersalin, dan Kak Ija pun rasa, rasa lah lain kan, rasa lain. Jadi kita tahu yang itu memberi manfaat sebenarnya. Sebab tu hari ni Kak Ija kongsikan kepada korang macam mana nak buat tasak. Okey, jadi faham ya? Jadi pada adik-adik yang rasa perkongsian Kak Ija ini memberi manfaat, yang rasa mudah nak sediakan, boleh buat sendiri di rumah, memang sangat bagus kan untuk memberi tenaga kan. Ibu-ibu sekarang ni penat kan, sangat weak bila balik daripada hospital tu, start lah ambil. Okay. Jadi dengan itu sekian dulu perkongsian Kak Ija pasal bertasak. Kita kongsikan perkara yang lain mungkin esok insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa cadangan, boleh cadangkan kepada Kak Ija dekat bawah. Kak Ija akan baca dan kita akan consider apa yang kita nak berceritakan besok. Okay, sekian dulu daripada Kak Ija. Assalamualaikum. Bye.